Profesor, ada syarat yang salah dalam masalah ini. Sebaik sahaja suara gadis berusia 13 tahun itu bergema, seluruh dewan kuliah di MIT menjadi sunyi sepi. Profesor yang sangat berpengalaman itu, yang merasa terganggu dengan kata-kata tersebut, bersuara. Saya telah bergelumang dengan masalah ini selama lebih 40 tahun, tetapi seorang budak sekolah rendah datang dan memberitahu saya ia salah. Namun, 2 minggu kemudian, semua ahli matematik di MIT tunduk hormat kepada nama gadis itu. Kisah hari ini adalah tentang Aisyah. Di sebuah pangsapuri kecil di pinggir bandar Cambridge, Massachusetts, jam menunjukkan pukul 4 petang. Aisyah sedang merenung skrin komputer riba usangnya. Ia adalah video kuliah umum dari Jabatan Matematik MIT. Mata gadis berusia 13 tahun itu bersinar terang, sambil memerhatikan profesor di skrin menulis formula yang rumit di papan hitam. Simbol-simbol yang kelihatan seperti kod rahasia bagi kanak-kanak lain, kelihatan seperti bahasa yang sempurna bagi Aisyah. Bagi Aisyah, matematik bukan sekadar menyelesaikan masalah. Apabila dia mengalir mengikut arus logik yang mengalir di antara nombor dan formula, sebuah dunia baru terbuka di hadapannya. Malah persamaan yang kelihatan rumit hanyalah soalan daripada seseorang, dan dalam proses menjawab soalan itu, Aisyah merasakan keseronokan yang sukar digambarkan. Terutamanya, apabila berhadapan dengan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain, jantung Aisyah berdegup lebih kencang. "Aisyah, mari makan," suara Puan Maryam, ibunya, kedengaran dari dapur. Ibunya, yang baru pulang dari kerja seharian di sebuah restoran Malaysia berdekatan, sering kelihatan letih. Tetapi, apabila dia melihat anak perempuannya sedang belajar, raut wajahnya berubah. Di matanya, tersembunyi keyakinan yang istimewa. Sebab dia sanggup meninggalkan segalanya di Malaysia, dan datang ke sini adalah kerana anak ini. Puan Maryam perasan keistimewaan Aisyah sejak dia berumur 5 tahun. Ketika kanak-kanak lain bermain dengan mainan, Aisyah menyusun barang-barang di rumah dengan teratur untuk mencipta coraknya sendiri. Pada usia 7 tahun, dia telah menghafal sifir darab. Dan pada usia 9 tahun, dia boleh menyelesaikan masalah matematik sekolah menengah dengan sendirinya. Pada masa itulah Puan Maryam yakin bahwa suatu hari nanti, nama anaknya ini pasti akan tercatat dalam buku-buku para profesor. Aisyah mengangguk dan bangun dari tempat duduknya. Walaupun sudah 3 tahun berpindah dari Malaysia, dia masih berasa lebih selesa dengan matematik berbanding bahasa Inggris. Dalam bahasa, terdapat perbezaan kecil dan konteks budaya yang tersembunyi, yang kadangkala membawa kepada salah faham, tetapi matematik berbeza. Nombor dan formula tidak pernah menipu, dan tidak ada liku-liku. 2 + 2 = 4 itu sahaja. Di sekolah, Aisyah dikenali sebagai seorang yang pendiam. Dia jarang mengangkat tangan untuk bertanya soalan di dalam kelas, dan semasa waktu rehat, dia sering menghabiskan masa membaca buku atau menulis sesuatu di dalam buku notanya seorang diri. Rakan-rakannya menganggap Aisyah pelik, tetapi Aisyah tidak peduli. Dia menganggap waktu-waktu itu berharga. Apabila menyelesaikan masalah yang sukar, semua bunyi bising di dunia hilang, hanya tinggal logik dan gerak hati. Petang itu, Aisyah terjumpa satu pengumuman di laman web MIT. Ia adalah Junior Math Challenge Workshop, sebuah bengkel dan pertandingan penyelesaian masalah matematik untuk pelajar di bawah umur 14 tahun. Apabila membaca kelayakan peserta, dia mendapati bahwa pendaftaran dalam talian telah ditutup, tetapi Aisyah tidak berputus asa. Dia pikir, mesti ada cara lain. Beberapa hari kemudian, Aisyah memikirkan cara untuk menyampaikan niatnya yang tulus. Ada sesuatu yang tidak boleh dimuatkan dalam borang permohonan dalam talian. Pandangannya terhadap matematik, sikapnya dalam menghadapi masalah, dan keinginannya yang kuat untuk belajar. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk menulis surat. Ia adalah surat tulisan tangan, bukan ditaip dari komputer. Di antara ayat-ayat yang ditulis dengan teliti menggunakan pen, keikhlasan gadis berusia 13 tahun itu terkandung sepenuhnya. "Profesor, saya pikir matematik bukan tentang menyelesaikan masalah, tetapi tentang mengubah masalah itu sendiri." Satu ayat itu sahaja telah merumuskan falsafah matematik Aisyah. Sementara orang lain menerima syarat yang diberikan, Aisyah mempersoalkan syarat itu sendiri. Dia menerima kemungkinan bahwa soalan itu mungkin salah, dan coba mendekatinya dari sudut pandangan baru. Itulah keistimewaan Aisyah. Bersama surat itu, Aisyah melampirkan beberapa buku nota matematiknya. Ia adalah kandungan yang diringkaskannya semasa belajar sendiri.
tetapi terselit pemahaman yang mendalam yang akan membuatkan profesor di MIT pun kagum. Terutamanya bahagian di mana dia mentafsirkan semula teori sedia ada dengan caranya sendiri, yang berada pada tahap yang akan dipuji oleh pakar. Jantung Aisyah berdegup kencang ketika memasukkan surat ke dalam sampul. Adakah ini akan menjadi langkah pertama yang membawanya lebih dekat dengan impiannya? Cabaran kecil gadis berusia 13 tahun itu akan bermula. Di jabatan matematik MIT, Profesor Albert Russell, yang menerima surat Aisyah pada mulanya, tersenyum sinis. Sepanjang 20 tahun dalam dunia matematik, dia telah melihat ramai jenius. Dia telah menerima banyak surat daripada pelajar yang penuh semangat, dan kebanyakannya mempunyai impian yang tidak realistik tanpa menyadari jurang antara realiti dan cita-cita. Mungkin seorang lagi budak yang suka berangan, fikir Profesor Russell pada mulanya. Tetapi sebaik sahaja dia membuka buku nota yang dilampirkan, raut wajahnya berubah sama sekali. Apa yang terpapar adalah proses pemikiran matematik yang sangat terperinci dan sistematik, jauh melampaui apa yang boleh ditulis oleh seorang kanak-kanak berusia 13 tahun. Terutamanya bahagian yang menyebut tentang kes-kes khas hipotesis Riemann, yang menawarkan perspektif yang sama sekali berbeza daripada pendekatan akademik sedia ada. Ia bukan sekadar meniru atau menghafal, tetapi pemahaman yang lahir dari gerak hati matematik yang tulen. Profesor Russell menanggalkan cermin matanya dan meneliti buku nota itu sekali lagi. Adakah ini benar-benar hasil kerja seorang budak berusia 13 tahun? Dia ragu-ragu, tetapi tulisan tangan yang belum matang dan kesilapan tata bahasa Inggris yang sesekali muncul membuktikan kebenarannya. Yang paling penting, cara dia mengembangkan idea matematiknya sangat kreatif. Satu pendekatan yang tidak mungkin difikirkan oleh pelajar yang mengikuti kurikulum biasa. Dengan rasa ingin tahu, Profesor Russell berbincang dengan rakan-rakannya. Saya rasa kita perlu berjumpa dengan budak ini. Tetapi reaksi ahli jawatan kuasa lain adalah dingin. Robert Wilson, seorang profesor madya di jabatan matematik, menggelengkan kepalanya. Russell, awak semakin sentimental apabila semakin tua. Terpengaruh dengan sepucuk surat? Ini tidak masuk akal. Dalam dunia matematik, kita perlu bersikap dingin. Seorang profesor lain menambah, zaman sekarang, ibu bapa sanggup melakukan apa sahaja untuk membina portfolio anak mereka. Ini mungkin salah satu daripadanya. Tetapi Profesor Russell tidak mengubah pikirannya. Dia mempunyai gerak hati yang terkumpul dari pengalaman berdekad-dekad dalam matematik. Budak ini ada sesuatu yang istimewa. Apa salahnya kita beri dia peluang? Lagipun, ini hanya sebuah bengkel. Menambah seorang lagi peserta tidak sepatutnya menjadi masalah. Akhirnya, pandangan Profesor Russell diterima. Tetapi pandangan profesor-profesor lain masih dingin. Nama Aisyah tidak pun dimasukkan dengan betul ke dalam senarai peserta. Hanya dinyatakan secara samar-samar sebagai peserta tambahan. Dia dilayan berbeza daripada peserta rasmi yang lain. Di sebalik layanan berat sebelah ini, tersembunyi prasangka. Hakikat bahwa seorang anak dari keluarga imigran yang tidak dapat mendaftar dalam talian dengan betul akan menyertai acara yang dianjurkan oleh jabatan matematik sebuah universiti terkemuka seperti MIT, membuatkan mereka tidak selesa. Lebih-lebih lagi, hakikat bahwa gadis itu berbangsa Asia menguatkan lagi prasangka dalam minda separa sedar mereka. Tetapi Aisyah sendiri tidak mengetahui semua cerita rumit ini. Hanya dengan menerima balasan dari MIT, hatinya sudah berbunga-bunga. Sebaik sahaja menerima surat penerimaan, air mata kegembiraan membasahi pipi Aisyah. Dia merasa seperti diterima di tempat yang diimpikannya. Ibu, ada surat dari MIT. Apabila Aisyah berlari menunjukkan surat itu, wajah Puan Maryam berseri-seri. Betul ke Aisyah? Kedua-dua ibu dan anak itu berpelukan dengan gembira. Pada saat itu, seolah-olah semua kesusahan yang mereka lalui telah terbalas. Tetapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Aisyah terpaksa berhadapan dengan realiti. Bagaimana dia akan berkomunikasi dengan peserta lain? Adakah dia dapat menjelaskan idea matematiknya dalam bahasa Inggris dengan betul? Dan yang paling penting, adakah dia cukup mampu untuk berdiri setanding dengan mereka? Walaupun kebimbangan melanda, Aisyah membuat persiapannya sendiri. Dia mencatat istilah matematik dalam bahasa Inggris dan berlatih menjelaskan ideanya dengan ringkas dan jelas. Dia juga berlatih membuat pembentangan di hadapan cermin seorang diri. Walaupun bahasa Inggrisnya tidak lancar, dia ingin menyampaikan keikhlasannya terhadap matematik. Beberapa hari kemudian, tibalah hari untuk pergi ke MIT.
Aisyah memasukkan buku nota dan pen ke dalam bagnya, bersama dengan bekal yang disediakan dengan teliti oleh ibunya. Puan Maryam menggenggam tangan Aisyah dengan erat dan berkata, "Aisyah, kamu sudah buat yang terbaik. Percaya pada kebolehan diri sendiri." Kata-kata itu menjadi sumber kekuatan yang besar bagi Aisyah. Tidak kira bagaimana dunia memandangnya, sekurang-kurangnya ibunya percaya padanya. Gadis berusia 13 tahun itu mengumpul keberanian dari lubuk hatinya. Kini, tiba masanya untuk dia membuktikan kebolehannya. Jantung Aisyah berdegup kencang ketika dia melangkah masuk ke kampus MIT buat kali pertama. Setiap langkah di tengah-tengah bangunan bata merah terasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Tetapi keseronokan itu diuji di kaunter pendaftaran. "Aisyah? Nama awak tiada dalam senarai peserta," kata petugas di kaunter pendaftaran dengan wajah keliru selepas memeriksa skrin komputernya beberapa kali. Aisyah menyerahkan surat penerimaan yang dibawanya, tetapi petugas itu masih kelihatan bingung. "Oh, awak peserta tambahan ya? Sila tunggu sebentar." Sebentar itu mengambil masa 30 menit. Aisyah terpaksa berdiri melihat peserta lain mendaftar dengan lancar dan masuk ke lobi. Akhirnya, tanda nama yang diterimanya mempunyai warna yang berbeza daripada peserta lain. Tanda nama peserta rasmi berwarna biru dengan tulisan putih, tetapi tanda nama Aisyah berwarna kuning dengan tulisan hitam dan dicap dengan perkataan tambahan. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dewan, Aisyah menyadari dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeza. Jenius-jenius matematik bawah 14 tahun dari seluruh Amerika Syarikat duduk dengan wajah yakin. Perbualan mereka sampai ke telinga Aisyah. Olimpiad Matematik Antarabangsa tahun lepas. Program kemasukan awal Harvard. Profesor penasihat saya. Mereka adalah kanak-kanak yang sudah berada dalam rangkaian dunia matematik. Walaupun masih muda, mereka mempunyai rekod kemenangan dalam pelbagai pertandingan, pendidikan di sekolah ternama, dan juga hubungan pribadi dengan ahli matematik terkenal. Sebaliknya, Aisyah hanyalah seorang yang belajar sendiri dengan menonton video kuliah di internet. Di antara kanak-kanak itu, seorang kelihatan sangat menonjol. Dia adalah Amy Turner, seorang gadis berusia 14 tahun dengan rambut perang, mata biru, dan bercakap dengan lohat Amerika yang sempurna. Dia telah memenangi beberapa pertandingan matematik dan di sini, dia secara semula menjadi pusat perhatian. "Hai," sapa Aisyah kepada Amy dengan berhati-hati. Dia ingin berkawan dalam persekitaran yang baru, tetapi reaksi Amy berbeza sama sekali daripada yang dijangkakan oleh Aisyah. "Oh, hai. Awak dari mana?" tanya Amy sambil memandang Aisyah dari atas ke bawah. Pandangannya terselit rasa lebih hebat. "Aksen awak kedengaran pelik." Kata-kata itu membuatkan kanak-kanak lain ketawa kecil. Wajah Aisyah serta-merta menjadi merah. Dia tahu logat Inggrisnya mempunyai sedikit pengaruh bahasa Melayu, tetapi dia tidak sangka akan ditegur secara terus terang begitu. "Saya dari Malaysia, datang 3 tahun lepas," jawab Aisyah dengan suara perlahan. "Oh, patutlah Inggris awak macam tu," kata Amy dengan riak muka yang penuh makna, dan menambah, "Di sini, awak kena terangkan matematik dalam bahasa Inggris, tahu? Awak boleh ke? Pandai matematik saja tak cukup." Pada saat itu, Aisyah menyadari dia bukan sahaja berada di sini untuk bersaing dalam kebolehan matematik, tetapi telah dilemparkan ke dalam hubungan sosial yang lebih rumit. Di sini, bukan sahaja kebolehan matematik dinilai, tetapi juga kemahiran bahasa, latar belakang sosial, dan modal budaya. Pandangan kanak-kanak lain tertumpu pada Aisyah. Pandangan yang penuh dengan rasa ingin tahu dan rasa lebih hebat itu membuatkan Aisyah merasa sangat terasing. Dia telah berhadapan dengan perangkap yang tersembunyi di sebalik tembok bahasa dan tembok prasangka yang mendalam. Ketika itu, dewan menjadi riuh. Akhirnya, Profesor Russell melangkah ke atas pentas. Lelaki berusia 60 tahun, dengan rambut kelabu, dan pandangan mata yang tajam itu memandang para peserta. Auranya sebagai seorang yang telah mendominasi dunia matematik selama 40 tahun terasa di seluruh dewan. "Selamat datang semua." Suara Profesor Russell bergema di seluruh dewan. "Hari ini, saya ada satu masalah istimewa untuk diperkenalkan kepada kamu semua. Tetapi sebelum itu, pandangannya terhenti sejenak pada Aisyah. Kita akan lihat sama ada semua orang di sini mempunyai kelayakan untuk menjadi ahli matematik sejati atau tidak." Profesor Russell mula menulis formula yang rumit di papan hitam. Formula yang mengalir dari hujung jarinya seolah-olah mantra purba yang misteri. Ini adalah bukti songsang bagi prinsip sisa, satu masalah yang tidak dapat diselesaikan selama 40 tahun.
Dewan menjadi sunyi sepi. Semua peserta merenung formula di papan hitam, tetapi pandangan Aisyah berbeza. Sementara kanak-kanak lain terpegun dengan kerumitan formula itu, Aisyah melihat masalah asas yang tersembunyi di dalamnya. Ini bukan latihan, tetapi lebih kepada jenaka yang kejam, kata Profesor Russell, membuatkan para peserta mula berbisik. Bagi mereka, itu adalah satu cabaran. Tetapi bagi Aisyah, ia adalah satu persoalan. Adakah masalah ini benar-benar tidak dapat diselesaikan, ataukah masalah itu sendiri yang mempunyai kesilapan? Profesor, Aisyah mengangkat tangannya dengan berhati-hati. Semua mata di dewan serta-merta tertumpu padanya. Suasana menjadi tegang dan di wajah peserta lain, termasuk Amy, terpancar riak terkejut. Tindakan seorang gadis berusia 13 tahun mengangkat tangan di hadapan masalah yang telah buntu selama 40 tahun itu kelihatan menggelikan bagi mereka. Kening Profesor Russell terangkat. Ada apa? Dalam nada suaranya, terselit kewaspadaan, karena dia tahu tentang pandangan mengubah masalah yang ditunjukkan oleh gadis ini dalam suratnya. Tetapi pada masa yang sama, dia faham betapa pentingnya saat ini bagi Aisyah. Aisyah menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang, tetapi keyakinannya terhadap matematik tidak goyah. Saya rasa, penetapan pemboleh ubah dalam syarat ini nampak janggal. Suara Aisyah perlahan tetapi jelas. Pada saat itu, seluruh dewan menjadi senyap. Janggal, bahagian mana? Tanya Profesor Russell kembali. Wajahnya menunjukkan campuran minat dan kewaspadaan. Sebenarnya, dia juga telah memikirkan masalah ini selama berdekad-dekad, tetapi tidak pernah meragui syaratnya. Aisyah bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke hadapan. Kakinya menggeletar, tetapi dia terus melangkah. Jika kita menetapkan syarat sempadan set seperti ini, bukti songsang bukan sahaja mustahil, tetapi ia tidak akan bermakna. Aisyah menunjuk ke papan hitam dan mula menerangkan. Saya rasa kita tidak sepatutnya menyelesaikan masalah ini, tetapi kita patut menulis semula masalah ini. Tiba-tiba, dewan mula riuh. Bisikan kedengaran dari kalangan peserta, tetapi reaksi mereka bertentangan dengan apa yang dijangkakan oleh Aisyah. Budak mana yang nak ubah syarat pula ni? Kata Amy sambil ketawa sinis. Nada suaranya jelas mengejek. Ini bukan matematik, ini cuma permainan kata-kata. Bila tak boleh selesaikan masalah, salahkan masalah pula. Peserta lain turut menggelengkan kepala. Kalau macam tu, semua masalah boleh diubah. Dalam matematik, menerima syarat yang diberi adalah asas. Dalam reaksi mereka, terdapat ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Aisyah. Mereka tidak dapat menerima hakikat bahwa seorang gadis imigran Asia akan mencabar autoriti dunia matematik Amerika. Malah profesor-profesor lain juga menunjukkan reaksi negatif. Ini bukan kreativiti, tapi salah faham. Dia belum faham ketegasan dalam matematik. Bisikan mereka sampai ke telinga Aisyah. Pada saat itu, Aisyah menyadari dia bukan sahaja berhadapan dengan masalah matematik, tetapi dengan tembok yang lebih besar. Profesor Russell memandang Aisyah dengan pandangan dingin. Pelajar, dalam matematik, menghormati syarat yang diberi adalah asas. Nada suaranya mengandungi otoriti dan teguran. Mengubah syarat adalah seperti mengaku kalah terhadap masalah. Itu bukan dipanggil matematik, tetapi alasan. Wajah Aisyah menjadi pucat. Dia dapat merasakan ratusan pasang mata memandangnya. Pandangan itu penuh dengan simpati, ejekan, dan yang paling penting, keyakinan bahwa aku dah akan jadi macam ni. Pada saat itu, Aisyah merasa sangat terasing. Tetapi yang paling menyakitkan adalah apabila dia mula meragui gerak hati matematiknya sendiri. Adakah aku benar-benar salah? Adakah aku telah salah faham tentang matematik? Dalam hati gadis berusia 13 tahun itu, berlaku kekeliruan yang hebat. Aisyah berjalan kembali ke tempat duduknya dengan senyap. Bisikan masih kedengaran di sekelilingnya, tetapi tidak lagi masuk ke telinganya. Di dalam hatinya, keyakinan masih ada, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk menunjukkannya. Dia pernah fikir matematik adalah bahasa, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa berkomunikasi dengan bahasa itu boleh menjadi begitu sukar. Sepanjang petang itu, Aisyah hanya diam. Sementara peserta lain membentangkan dan membahaskan idea mereka, Aisyah duduk meringkaskan pemikirannya di dalam buku notanya seorang diri. Dia mencari logiknya sendiri di tengah-tengah nombor dan formula, dan sedang membina kekuatan untuk melawan prasangka dunia. Dia percaya, dalam matematik, kebenaran akhirnya akan terserlah. Walaupun sekarang dia seorang diri,
Suatu hari nanti, dia akan dapat membuktikan bahwa pandangannya betul. Itulah satu-satunya harapan yang Aisyah ada, dan pada masa yang sama, ia adalah senjatanya yang paling kuat. Malam itu, Aisyah tidak dapat tidur. Dia berbaring di atas katil di hotel, merenung siling, dan mengimbas kembali kejadian siang tadi. Pandangan dingin Profesor Russell, ejekan Amy, dan yang paling penting, pandangan ragu-ragu yang memandangnya. Semua itu menekan hatinya. Tetapi di tengah-tengah semua itu, ada satu perkara yang dia pasti. Gerak hati matematiknya tidak salah. Keesokan paginya, para peserta dibahagikan kepada kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Sudah tentu, Aisyah dipulaukan oleh kanak-kanak lain. "Jangan masuk kumpulan kami, nanti kami pula dianggap pelik," kata-kata Amy menusuk hatinya. Akhirnya, Aisyah terpaksa menyelesaikan masalah itu seorang diri. Tetapi ini sebenarnya menjadi peluang bagi Aisyah. Dia boleh mendekati masalah itu dengan caranya sendiri, tanpa perlu risau tentang pandangan orang lain. Aisyah berdiri di hadapan papan hitam dan meneliti semula formula yang diberikan oleh Profesor Russell dengan teliti. Dan pada saat itu, gerak hati yang dirasakannya semalam menjadi semakin jelas. Masalahnya terletak pada syaratnya. Andaian asas teori sisa tidak boleh digunakan untuk case istimewa ini. Ia seperti coba mencari jalan menggunakan peta yang salah. Tidak kira betapa hebatnya seorang penjelajah, dia tidak akan sampai ke destinasi dengan peta yang salah. Begitu juga, jawaban yang betul tidak akan tercapai dengan syarat yang salah. Aisyah mula meringkaskan tafsirannya di dalam buku notanya. Ia adalah model baru yang mengubah sama sekali pendekatan sedia ada. Kaedah ini, yang menggabungkan aliran linear dan contoh lawan lengkung tertutup, adalah satu perspektif yang tidak pernah difikirkan oleh sesiapa pun selama 40 tahun. Formula mengalir dari hujung jari Aisyah seolah-olah mencipta bahasa baru. Jawaban mungkin salah, tetapi syarat yang salah bukanlah jawabannya. Ini adalah ayat yang ditulis Aisyah di halaman terakhir buku notanya. Ia bukan sahaja satu postulat matematik, tetapi juga falsafahnya. Ia adalah pernyataan tekad untuk tidak cuba menyesuaikan diri dengan acuan yang ditetapkan oleh dunia, tetapi untuk menuju ke arah kebenaran. Tetapi, ketika Aisyah bangun dari tempat duduknya seketika, seseorang telah mengintip buku notanya. Dia adalah salah seorang pembantu bengkel. Dia terkejut melihat pendekatan Aisyah. Ini adalah ide yang benar-benar revolusioner. Pembantu itu secara senyap-senyap menyalin buku nota Aisyah. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Kandungan yang dibentangkan oleh Amy hampir sama dengan ide Aisyah. Sudah tentu, penggunaan perkataan mungkin berbeza, tetapi logik utamanya adalah sama seperti yang diringkaskan oleh Aisyah. Amy membentangkan dengan nada yang yakin. Jika kita menyadari batasan syarat sedia ada dan memperkenalkan kerangka kerja baru, jantung Aisyah berdegup kencang mendengar kata-kata Amy. Itu adalah kandungan yang diringkaskannya semalam, sudah pasti. Tetapi tiada siapa yang memandang Aisyah. Semua orang terpesona dengan pembentangan Amy. Pendekatan yang sangat kreatif. Profesor Russell bertepuk tangan dengan kagum. "Saya tidak pernah melihat perspektif seperti ini sebelum ini. Amy, awak mempunyai gerak hati matematik yang luar biasa." Pada saat itu, Aisyah memeriksa semula buku notanya, dan dia menemui kebenaran yang mengejutkan. Dia melihat kesan mesin fotostat di sudut buku nota, dan menyadari seseorang telah mencuri ideanya. Yang lebih mengejutkan, beberapa ungkapan khusus yang digunakan oleh Amy sangat mirip dengan tulisan tangan Aisyah. Aisyah merasa marah dan putus asa pada masa yang sama. Dia tidak dapat menerima hakikat bahwa pemahaman matematiknya diiktiraf di bawah nama orang lain. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah hakikat bahwa keseluruhan situasi ini berkaitan dengan identitinya. Jika Aisyah seorang Amerika, jika dia boleh berbahasa Inggris dengan sempurna, adakah perkara seperti ini akan berlaku? Ini bukan sekadar plagiarisme, ia adalah pengecualian yang sistematik. Message yang tidak diucapkan bahwa orang seperti Aisyah boleh menjadi sumber idea tetapi tidak berhak mendapat pengiktirafan untuknya. Hakikat bahwa prasangka seperti ini masih wujud, walaupun dalam bidang matematik yang suci, adalah yang paling mengejutkan bagi Aisyah. Petang itu, berita bahwa Amy dipilih sebagai pemenang tempat pertama tersebar. Aisyah mendengar berita itu seorang diri di satu sudut kampus. Dunia di sekelilingnya seolah-olah runtuh. Kesucian matematik yang pernah dipercayainya,
Kepercayaan bahwa kebenaran akhirnya akan terserlah semuanya goyah dalam sekelip mata. Tetapi pada saat itu, Aisyah mempelajari sesuatu yang penting. Dia tahu sasaran sebenar yang perlu diperjuangkannya. Ini bukan tentang menyelesaikan masalah matematik, tetapi tentang membuktikan kewujudan dirinya. Pada saat itu, di bahu kecil gadis berusia 13 tahun itu, terpikul beban yang lebih berat daripada yang disangka. Malam itu, buat pertama kalinya, Aisyah menangis di hadapan ibunya. Hati Puan Maryam hancur melihat anak perempuannya menangis teresak-esak di hujung katil di bilik hotel mereka. Sepanjang 3 tahun sejak meninggalkan Malaysia, dia tidak pernah melihat Aisyah begitu putus asa. "Ibu." Tiada siapa yang dengar cakap Aisyah. Suara Aisyah bergetar. Aisyah tahu Aisyah betul, tapi tiada siapa yang percaya. Malah bila orang lain curi idea Aisyah dan bentangkannya, dia tidak dapat meneruskan kata-katanya dan air matanya mengalir lagi. Puan Maryam memeluk erat anak perempuannya. Dalam pelukan hangat itu Aisyah melepaskan semua perasaan yang terpendam. Halangan bahasa, prasangka budaya, dan yang paling penting, kekeliruan tentang identiti dirinya. Semua ini adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang gadis berusia 13 tahun. "Aisyah," kata Puan Maryam sambil mengusap kepala anaknya. "Tahu tak kenapa ibu bawa Aisyah jauh sampai ke sini?" Aisyah mengangkat muka, memandang ibunya. "Supaya dunia dapat lihat keistimewaan yang Aisyah ada. Tapi keistimewaan itu bukan jadi nyata hanya bila orang lain mengakuinya. Jadi macam mana? Aisyah kena percaya pada diri sendiri dulu. Matematik bukan tentang kata-kata, ia tentang pembuktian." Kata-kata ibunya penuh dengan keyakinan yang tidak goyah. Kalau Aisyah betul, suatu hari nanti kebenaran itu akan terserlah. Tapi sebelum itu, Aisyah kena percaya pada diri sendiri dulu. Pada saat itu Aisyah faham. Selama ini, dia melakukan matematik untuk mendapatkan pengiktirafan orang lain. Tetapi matematik yang sebenar bukan seperti itu. Matematik adalah pencarian kebenaran yang suci. Dan dalam proses itu, pandangan orang lain tidak penting. Keesokan harinya, Aisyah menyertai bengkel dengan hati yang telah berubah sama sekali. Dia tidak akan lagi meminta pengiktirafan orang lain. Sebaliknya, dia bersumpah akan membuktikan keyakinan matematiknya dengan sempurna. Itulah cabaran yang dilontarkan oleh Aisyah yang berusia 13 tahun kepada dunia. Aisyah menghabiskan sisa hari itu meringkaskan semua syarat menjadi satu image dan satu persamaan. Dia bertekad untuk mencipta bukti yang lebih terperinci dan sempurna daripada idea yang dicuri oleh Amy. Ia adalah satu kerja yang mengubah formula rumit menjadi rajah yang ringkas dan jelas dan mendedahkan struktur penting yang tersembunyi di dalamnya. Dalam proses itu, Aisyah menemui sesuatu yang menakjubkan. Dia menemui sebab sebenar mengapa masalah 40 tahun Profesor Russell tidak dapat diselesaikan. Bukan kerana masalah itu sukar, tetapi kerana cara memandang masalah itu dari awal lagi adalah salah. Ia seperti cuba memahami objek 3 dimensi pada satah 2 dimensi. Dimensinya telah ditetapkan salah dari awal. Pendekatan Aisyah adalah revolusioner. Dia meninggalkan pendekatan teori set konvensional dan memperkenalkan kerangka kerja baru yang menggabungkan topologi dan geometri algebra. Ini bukan sekadar menyelesaikan masalah, tetapi mentakrifkan semula masalah itu maksud sebenar mengubah masalah yang pernah disebutnya dalam suratnya. Aisyah terus bekerja hingga lewat malam, tenggelam sepenuhnya dalam dunia matematiknya. Pandangan orang lain, halangan bahasa, atau batasan umur dan jantina tidak lagi penting. Yang tinggal hanyalah keinginan suci untuk menuju ke arah kebenaran. Dan akhirnya, sekitar jam 2 pagi, Aisyah menemui jawaban yang sempurna. Jawaban kepada masalah yang telah mengganggu dunia matematik selama 40 tahun telah lahir dari hujung jari seorang gadis berusia 13 tahun. Tetapi ini bukan sekadar penyelesaian masalah. Ia adalah permulaan teori baru yang boleh mengubah paradigma dunia matematik sedia ada. Keesokan harinya, keputusan akan diumumkan. Aisyah merancang untuk berdiri di belakang dewan tanpa disedari sesiapa. Walaupun tidak berpeluang untuk membuat pembentangan rasmi, Aisyah mempunyai cara lain. Kepercayaan bahwa kebenaran akan mendedahkan dirinya sendiri. Itulah satu-satunya senjata yang Aisyah ada, dan ia adalah senjata yang paling berkuasa. Cabaran terakhir gadis berusia 13 tahun itu akan bermula. Kali ini, dia tidak akan meminta kebenaran sesiapa lagi. Tiba masanya untuk diadili oleh matematik semata-mata.
30 menit sebelum pengumuman keputusan, Aisyah berdiri senyap di belakang dewan. Di tangannya hanya ada sekeping kertas, hasil kerjanya semalaman. Ia adalah bukti yang paling ringkas dan revolusioner dalam sejarah matematik yang meringkaskan masalah 40 tahun yang rumit menjadi hanya 4 rajah dan 3 ketaksamaan. Tetapi hati Aisyah kosong. Dia tidak lagi melakukannya untuk pengiktirafan, tetapi hanya untuk kebenaran. Dewan mula dipenuhi orang. Peserta, profesor, dan beberapa kaki tangan mula mengambil tempat duduk. Amy duduk di barisan hadapan dengan wajah yang yakin, dan Profesor Russell naik ke pentas dengan helaian markah. Semuanya kelihatan berjalan seperti yang dirancang. Sebelum mengumumkan pemenang Junior Math Challenge kali ini, Profesor Russell mula berucap. Ketika itulah Aisyah perlahan-lahan berjalan ke hadapan. Semua mata di dewan tertumpu padanya. Terdengar bisikan, tetapi Aisyah tidak peduli. Profesor, suara Aisyah bergema di seluruh dewan. Kali ini, ia tidak bergetar. Walaupun syarat diubah, masalahnya tetap ada. Saya akan tunjukkan. Wajah Profesor Russell menjadi serius. Pelajar Aisyah, ini bukan masa untuk pembentangan. Sila kembali ke tempat duduk awak. Tetapi Aisyah sudah berada di hadapan papan hitam dengan pen marker di tangan. Masalah ini tidak dapat diselesaikan selama 40 tahun bukan karena ia sukar. Aisyah mula melukis rajah pertama di papan hitam. Tetapi karena kita berfikir dalam dimensi yang salah. Dewan menjadi senyap. Amy berbisik, kenapa mereka biarkan budak macam ni? Tetapi profesor-profesor lain mula memberi perhatian kepada rajah pertama itu. Mereka mula merasakan kedalaman pemahaman matematik yang tersirat dalam lukisan yang kelihatan ringkas itu. Aisyah melukis rajah kedua. Ia adalah rajah yang menunjukkan hubungan antara set, bukan sempadan set. Andaian asas teori set tidak terpakai untuk case istimewa ini, kerana apabila rajah ketiga selesai, beberapa profesor mencondongkan badan ke hadapan. Dan apabila dia melukis rajah keempat, yang terakhir, dewan menjadi sunyi sepi. Apa yang dibentangkan oleh Aisyah bukan sekadar contoh lawan. Ia adalah paradigma baru yang mendedahkan dengan jelas kesilapan dalam kerangka model matematik sedia ada. Jika selama 40 tahun ahli matematik cuba memahami objek 3D pada satah 2D, Aisyah telah menunjukkan objek 3D itu sendiri. Sekarang, kita ke ketaksamaan. Aisyah mengangkat pen marker dan menulis formula pertama. Pada saat itu, mata Profesor Russell terbeliak. Formula itu membalikkan teras masalah yang telah diusahakannya selama 40 tahun. Apabila ketaksamaan kedua dan ketiga selesai, semua ahli matematik di dewan menahan nafas. Oleh itu, syarat masalah asal adalah bercanggah dengan sendirinya. Aisyah menulis kesimpulan terakhir di papan hitam. Sebab mengapa formula ini tidak dapat diselesaikan selama 40 tahun, bukan kerana ia masalah yang tidak boleh diselesaikan, tetapi kerana ia adalah masalah yang salah dirangka dari awal. Pada saat itu, bisikan mula kedengaran di dewan. Adakah itu benar-benar mungkin? Ini pendekatan yang baru sama sekali. Secara teori, ia sempurna. Keriuhan tercetus di kalangan profesor. Ada yang mengeluarkan kalkulator untuk menyemak formula Aisyah, dan ada yang bertanya kepada rakan sekerja, sama ada ini boleh dijadikan kertas akademik. Profesor Russell berdiri di hadapan papan hitam, mengkaji semula bukti Aisyah perlahan-lahan. Masalah yang telah menghantui fikirannya selama ini telah diselesaikan dengan jelas oleh seorang gadis berusia 13 tahun. Dan ia diselesaikan dengan menunjukkan kesilapan masalah itu sendiri, bukan dengan menyelesaikannya. Ini, Profesor Russell berbisik, ini boleh jadi kertas akademik. Tidak, ini mungkin permulaan bidang matematik yang baru. Tetapi Aisyah sendiri tidak lagi mengambil peduli reaksi orang di sekelilingnya. Dia hanya merasakan kepuasan kerana telah melakukan apa yang perlu dilakukan. Mendedahkan kebenaran. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang ahli matematik tanpa mengira umur, kewarganegaraan atau bahasa. Profesor Russell berjalan keluar dari dewan dengan wajah yang tenang. Melihat itu, Amy dan peserta lain menarik nafas lega. Mereka fikir perkara seperti itu tidak akan diterima. Tetapi mereka tidak tahu dengan hati yang bagaimana Profesor Russell sedang menuju ke pejabatnya. Petang itu, Profesor Russell sedang memeriksa semula bukti Aisyah di pejabatnya. Dia mengerahkan semua pengetahuan dan pengalaman yang terkumpul selama 40 tahun sebagai ahli matematik, tetapi tidak kira bagaimana dia melihatnya. Logik Aisyah tiada cacat celanya. Malah, ia membuatnya sedar
betapa dia telah terperangkap dalam kerangka pemikiran lama. Profesor Russell memandang pemandangan kampus dari tingkapnya dan teringat akan masa lalunya. Dia juga pernah berusia 13 tahun dan terpaksa berjuang menentang prasangka generasi terdahulu. Tetapi hakikat bahwa, entah sejak bila, dia sendiri telah menjadi orang yang mencipta prasangka itu, membuatkan hatinya terasa berat. Profesor Russell duduk di hadapan komputernya, membuka laman web rasmi MIT, dan mula menulis tanpa teraga-aga. Memperkenalkan idea seorang gadis Malaysia berusia 13 tahun yang memalukan keangkuhan saya. Profesor itu menarik nafas dalam-dalam melihat tajuk itu. Ini bukan sekadar permohonan maaf, tetapi mesej renungan yang ditujukan kepada seluruh komuniti matematik. Dalam artikel itu, Profesor Russell menjelaskan proses pembuktian Aisyah dengan terperinci. Tetapi yang lebih penting adalah pengakuannya yang jujur. Saya mengabaikan soalan pelajar ini karena usianya, karena kewarganegaraannya, dan karena takut autoriti saya akan dicabar. Tetapi perkara yang paling penting dalam matematik bukanlah umur atau kewarganegaraan, tetapi pencarian kebenaran yang murni. Hanya beberapa jam selepas artikel itu diterbitkan, seluruh dunia matematik bergegar. Profesor dari Harvard, Stanford, dan Princeton semuanya meneliti artikel Aisyah. Malah Institut Penyelidikan Matematik di Eropah turut menghubunginya. Semua orang berminat dengan idea revolusioner gadis berusia 13 tahun ini. Keesokan paginya, Aisyah sedang bersarapan dengan ibunya. Apabila telepon bimbit Puan Mariam berdering, ia adalah panggilan daripada Profesor Russell. "Puan Mariam, semalam saya sangat biadab. Boleh saya berjumpa dengan Aisyah?" 1 jam kemudian, Aisyah duduk di hadapan Profesor Russell. Wajah profesor itu kelihatan serius, berbeza sama sekali dari semalam. "Aisyah, awak betul dan saya salah." Itulah kata-kata pertama profesor itu. "Profesor tidak salah," jawab Aisyah dengan tenang. "Cuma cara kita memandang masalah itu berbeza. Dalam matematik, perbezaan seperti itu juga penting." Pada saat itu, Profesor Russell menyadari keistimewaan sebenar gadis ini. Kebolehan matematiknya yang luar biasa, memang mengagumkan. Tetapi yang lebih mengagumkan adalah kerendahan hati dan kebaikannya. Walaupun pada saat kemenangannya, dia masih mengambil berat tentang orang lain. Ini adalah kualiti seorang cendekiawan sejati. "Aisyah, berminat untuk menulis kertas akademik di bawah nama saya?" Itulah tawaran Profesor Russell. "Sudah tentu saya akan bantu, tetapi pemilik sebenar idea ini adalah awak. Mari kita daftarkannya dalam jurnal akademik rasmi MIT sebagai hipotesis Aisyah." Mata Aisyah bersinar, tetapi rasa tanggung jawab mendahului kegembiraannya. Dia faham beratnya namanya dicatatkan dalam sejarah matematik. "Adakah saya benar-benar layak?" "Awak telah buktikannya," kata Profesor Russell sambil tersenyum. "Matematik tidak bertanya tentang umur atau kewarganegaraan. Ia hanya mahukan kebenaran, dan awak telah menunjukkan kebenaran itu." Petang itu, di pejabat jabatan matematik MIT, satu majelis istimewa diadakan. Aisyah didaftarkan sebagai penyumbang tidak rasmi. Walaupun bukan pelajar rasmi, ia adalah pengiktirafan rasmi terhadap hasil penyelidikannya. Dia telah menghasilkan karya yang dikagumi oleh pelajar siswazah. Pada usia hanya 13 tahun. Beberapa hari kemudian, kisah Aisyah mula menjadi bualan di kalangan pelajar siswazah sebagai kesan Aisyah, The Aisyah. Efek pendekatan untuk mempersoalkan andaian sedia ada dan melihat masalah dari perspektif baru. Bersama dengan pengajaran bahwa idea hebat boleh datang dari mana-mana sahaja tanpa mengira umur atau autoriti. Dan petang itu, di akaun media sosial rasmi MIT, satu gambar telah disiarkan. Ia adalah gambar seorang gadis berusia 13 tahun berdiri di hadapan papan putih dan di belakangnya, para profesor berdiri memerhati dengan senyap. Di bawah gambar itu, terdapat caption, "Matematik tidak pernah bertanya tentang usia. Ia hanya menuntut keberanian untuk menuju ke arah kebenaran." Akhirnya, Aisyah menulis ayat baru di halaman terakhir buku notanya. "Apakah masalah seterusnya yang perlu saya ubah?" Gadis berusia 13 tahun yang telah menahan prasangka, ejekan, dan segala ujian kini bersedia untuk cabaran seterusnya. Kanak-kanak yang pernah Anda abaikan akhirnya telah mengukir namanya dalam dunia matematik. Dan di hadapan nama itu, semua prasangka terpaksa diam. Saat kebolehan melangkaui hierarki, kebenaran telah menceritakan segalanya dengan sendirinya.
Ini adalah perjalanan hidup yang percaya pada potensi manusia yang tidak terbatas.